Amar. Lama tak datang K15. Bila nak datang K15? Okay, dalam pukul 11. Oh, dalam pukul 11 ni sebenarnya. Okay, kita tunggu, kita cuba invite Abang Muiz kita. Okay, so kita punya Abang Muiz kita dah masuk. Boleh ke accept saya punya request? Okay. Okay ke tu Abang Muiz? Okay. Alright. Okay, so boleh kita mula ke? Kita tunggu dalam 2 minit sekejap untuk followers masuk. Okay, boleh. Alright. Kak Yuri okay ke tu, Kak Yuri? Okay. Saya dalam ni dengan Abang Muiz dan juga Kak Wani, tapi hari ni saya seorang-seorang. Baik. Okay, hai semua. Hai yang baru join kita punya. Hai semua, jemput share kita punya live hari ni. Yes, sebab kita kemungkinan hari ni kita akan ramai sangat viewers. Sebab kita punya Insta famous. Hari ni kita jemput. Target berapa Kak Yuri? Target lebih kurang berapa K kita nak? Berapa K Berapa K? Okay, ber-KK lah Ber-KK lah, main K lah sebab kita panggil Insta famous. Main K lah. Alright, so mungkin kita boleh mula ke Abang Muiz? Boleh mula, sila. Okay, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kekeluargaan dan selamat pagi. Untuk hari ni kita cakap, mungkin ada yang dah tahu kita punya live hari ni kita nak bercakap mengenai apa dia Abang Muiz? Tajuk kita hari ni. Apa tajuk kita hari ni? Apa benda? Kerana dirimu begitu berharga. Maksud berharga, kita nak tahulah apa benda yang nak kita kongsikan hari ni. Topik kita ni kerana dirimu begitu berharga. Kita bercakap pasal diri, kita cakap tentang harga. Orang kata. So macam mana tu sebenarnya? So hari ni kita punya discussion, kita simple-simple je. Kita punya teen chat hari ni simple-simple je. Kita nak buat santai-santai dan kita bersama dengan Abang Muiz kita lah. Merupakan teen educator di Pusat Remaja KPT Seremban 2 juga. So Abang Muiz apa khabar hari ni? Alhamdulillah baik, sihat. Masih di sini? Masih bekerja? Alhamdulillah. Masih bekerja lah, okey lah kan, dalam keadaan yang okey orang kata. Tak ada sakit okey lah sekarang ni kan, banyak kes. Kita takut juga, betul tak? Ke ada simptom ke? Even kita kes kita ni makin meningkat hari-hari. Tapi itulah Alhamdulillah kita masih boleh bekerja di pejabat macam biasa. So adik-adik semua ke endemik kan sekarang kan? Betul. Kita nak masuk ke fasa baru. Tapi apa-apa pun stay safe. Jaga SOP, jangan duduk jangan pergi kat tempat-tempat yang terlalu crowded, okay? Sebab sekarang ni kita tak tahu kes, mungkin orang kata dah nak masuk fasa endemik, tapi kita cakap masih kena berhati-hati lah. Okay, so mungkin asyik dah cakap bebel-bebel panjang ni, kita nak masuk ke dalam topik kita lah hari ni. Topik kita iaitu kerana dirimu begitu berharga. Kalau cakap tentang diri, harga dan sebagainya, kita boleh relatekan dengan self-love lah, kan Abang Muiz? So untuk pendapat awak, apa sebenarnya self-love tu? Definisi self-love tu sendiri. Okay, bagi pendapat saya lah kan, ni orang kata pendapat peribadi lah mengenai self-love ni. Self-love ni pada pendapat saya lah, dia lebih kepada perasaan percaya diri dan juga bangga kepada diri kita sendiri. Dan kita tahu kemampuan diri kita ni. Apa orang kata, bahasa mudah dia lebih, kita boleh cakap sayang pada diri kita lah. Kita hargai diri kita.
itulah pendapat saya lah untuk apa itu self love. Kalau Kak Yuri bertanya lah, apa yang kita akan buat kat diri kita ni, macam mana kita nak bahagiakan diri kita, itu pendapat saya mengenai self love. So maksudnya keadaan di mana macam mana kita nak hargai diri kita ataupun kita ni berharga sebenarnya. Macam tu lah maksud Abang Ya. Muiz, betul tak? Kita ni apa tu orang kata valuable lah orang kata. Ada nilai, setiap orang tu ada nilai dia tersendiri, tak sama semua. Dan macam mana orang kita diri sendiri ni kita hargai diri kita ni. Macam mana kita hargai diri kita. Itulah self love. Okay. Yelah siapa lagi nak hargai diri kita kan kalau bukan diri Betul. Selain siapa lagi, betul tak? Kalau kita sendiri cakap, oh orang lain tak hargai apa aku buat ni, apa semua, tak hargai lah tak ada apa ni, tak hargai effort apa yang aku buat. So kalau orang lain tak sayang diri kita, siapa lagi kalau bukan kita sendiri? Betul tak? Betul. Okay, saya setuju dengan Abang Muiz punya statement di mana bagaimana siapa lagi nak hargai diri kita kalau bukan diri kita sendiri kan. Orang kata apa? Love yourself first before you love someone else. Betul. Kan? Kata apa orang kata, utamakan diri sendirilah, utamakan perasaan kita macam mana. Kita kena jaga kita punya apa tu orang kata mental health kita. Itulah. Penting lah kan. Okay. Okay Abang Muiz. Okay. Untuk mungkin saya dah bagi tahu kan definisi. Okay. Mungkin abang saya dirikan bahasakan diri saya lah kan sebab kita sendiri general kan. Okay. Untuk saya dah bagi tahu apa itu opinion saya mengenai self love ni. So untuk Kak Yuri pula, saya nak tanya, macam mana Kak Yuri sendiri mempraktikkan self love tu dalam dekat diri Kak Yuri? Untuk lama Kak Yuri hidup ni lah kan, macam mana Kak Yuri praktikkan self love dekat diri Kak Yuri? Okay, so untuk kalau saya pula macam mana saya nak menghargai diri, orang kata self love. Kita nak cakap pasal self love ni, sebenarnya kita kena tahu apa yang kita nak dulu. Kita apa yang kita nak ataupun apa yang kita punya kebahagiaan, orang kata kebahagiaan kita ni semua berbeza-beza. Mungkin kalau awak buat macam ni, awak akan rasa bahagia. Kalau saya buat macam ni, saya akan rasa bahagia. Kalau saya lebih kepada kena kenal dulu diri saya, apa yang saya nak, sebab kita punya tujuan hidup ataupun apa yang kita nak ni tak sama dengan orang lain. Jadi saya kenal dulu apa kelebihan, apa kekurangan diri saya, baru saya akan mula untuk hargai semua benda tu. Sebab kalau kita terlalu nak cakap, terlalu sayang diri pun tak boleh sangat. Ataupun terlalu tak menghargai diri kita pun tak boleh sangat. Contohnya kita terlalu ikut sangat ekspektasi orang lain. Orang ni nak macam ni, so kita kena ikut macam ni. Tak ada. Untuk saya, bagaimana saya orang kata nak bagaimana saya mempraktikkan self love ni, macam mana kita nak sayang diri kita ni, saya lebih kepada kenal diri saya dulu. Maksudnya kenali apa yang saya nak, tujuan saya, apa yang boleh buat saya happy. Contohlah saya bagi kat Abang Muiz lah. Saya seorang yang suka bagi reward dekat diri saya. Walaupun benda tu benda yang kecil. Sebab dulu masa saya belajar, cikgu saya selalu pesan, dia cakap kalau kita buat something yang mungkin buat kita happy ataupun sesuatu yang kita, benda tu simple je. Contohlah kita siap kerja sekolah lah, ni akan bagi contoh. Contoh awak siap kerja sekolah, reward lah beli air ke, pergi beli something untuk diri awak. Kalau saya lebih kepada macam tu lah. Saya suka reward diri saya sesuatu yang mungkin hari ni saya dah siap kerja, so petang ni saya nak pergi minum Starbucks lah, contoh macam tu. So saya lebih kepada untuk reward diri saya lah, cara saya self love. Okay, untuk Abang Muiz pula, mungkin awak dah tanya saya kan macam apa yang saya buat untuk tunjukkan saya sayang diri saya kan. So untuk Abang Muiz pula, macam mana awak hargai diri awak? Untuk saya lah, pendapat saya lah untuk macam mana saya hargai diri saya. Okay, macam mana saya hargai diri saya tu, dia depends lah. Sebab dulu pun saya pun baru je terdedah dengan, tak adalah baru terdedah, maksudnya saya
sekarang pun saya masih dulu macam dulu waktu kecil-kecil dulu kan, macam taklah familiar berkenaan dengan self love ni apa semua. Mungkin dah besar ni mungkin kita lebih apa tu orang kata, lebih Notice lah, faham sikit maksud dan self love tu. kita okey untuk macam mana saya hargai diri, macam Kak Yuri ada cakap tadi, macam mana kita sebelum kita hargai diri kita tu, kita kena kenal diri kita, kita kena tahu apa kelebihan diri kita, apa kekurangan diri kita, betul tak? So dari situ kita tahu apa yang patut kita buat selepas tu. So maksudnya kat sini hargai diri ni ada macam-macam cara kita boleh buat. Contohnya kenal diri kita dan kita selalu macam puji diri kita ni. Kita puji diri kita. Okay, Abang Muiz bagi situasi lah. Okay, contohlah pagi-pagi selalunya adik-adik yang tengok ni kan, selalunya pagi-pagi adik-adik akan tengok cermin, betul tak? Macam bangun tidur, lepas mandi ke, dia akan tengok cermin, wajib kan? Dia bila wajib ni kita selalu tengok ni, kita akan tengok diri kita ni. Selalu kita kena selalu puji diri kita. Tengok cermin je, handsome juga aku ni kan. Walaupun biasa-biasa je. Tapi kita orang kata kita kena selalu puji diri kita. Itu adalah salah satu cara kita hargai diri kita. Betul tak Kak Yuri? Kak Yuri pun selalu akan tengok cermin macam cantiknya aku ni. Macam tu lah. Walaupun baru bangun tidur. Betul tak? Rambut, macam mana keadaan rambut pun kita akan puji diri kita. Itu adalah salah satu caranya. Okey, itu antara cara yang selalu Abang Muiz praktikkan lah. Selalu Abang Muiz buat. So, itu secara tidak langsung akan bagi positive vibe dekat diri kita lah. Macam, oh betul lah aku handsome, dan kita akan dapat satu semangat bila kita hargai diri kita dengan cara macam tu. Itu apa yang Abang Muiz selalu buat lah. Kalau Kak Yuri pula, Kak Yuri selalu ke bangun-bangun pagi tengok cermin, ataupun setiap masa tengok cermin tu adalah puji diri, ada tak? Dia ikut mood jugalah. Kalau saya kadang tengok asal lah macam hari ni tak berapa nak semenggah ataupun kadang-kadang hari ni cute juga. Rasa mesti ada punya, mesti kita akan ada macam puji diri, kita akan rasa nak puji diri kita kan, betul tak? And orang better kita yang puji diri sendiri. Bila pula kita nak tunggu orang lain puji kita, betul tak? Saya setuju Abang Muiz, sebab kita, orang kata kalau kita nakkan sesuatu yang positif, kita kena mulakan juga benda tu. Betul. So mungkin mulakan daripada kata-kata, maksudnya kita, bagaimana kita describe diri kita lah. Sebab kalau diri kita sendiri yang rasa macam, alamak aku macam ni kot, terlalu nak fikir untuk diri sendiri. So dia sangat orang kata tak best lah, faham tak? So nanti kita akan tunjukkan vibe yang down. Tapi bila kita mulakan hari dengan benda yang positif, kita pun berfikiran positif. Oh hari ni aku lebih semangat, so aku kena pakai cantik-cantik. So salah satu orang kata self love jugalah, betul tak? Betul lah, salah satu self love juga. Dia macam mana cakap lah, itu adalah yang satu macam Abang Muiz cakap, cara orang hargai diri dia berlainan. Setiap orang ada cara tersendiri. Dia rasa, dengan cara ini dia rasa puas, dan dia rasa macam, aku rasa diri aku dihargai oleh diri sendiri, bukan orang lain. Betul? Okay. Abang Muiz rasa macam dah panjang lebar. Tak adalah panjang, cuma Abang Muiz rasa macam dah bagi pendapat tentang macam mana nak hargai diri untuk pihak Abang Muiz. So, nak tanya Kak Yuri pula lah. Okay. Sekarang ni mungkin Kak Yuri remaja kan? Mungkin ada lagi zaman remaja sebelum ni. Saya nak tanyalah Kak Yuri, adakah macam mana Kak Yuri praktikkan self love ni waktu zaman remaja Kak Yuri? Mungkin sekarang remaja, tapi mungkin ada lagi remaja sebelum ni. Andai awak menjaga hati saya ya. Alright. So untuk saya, secara jujurnya lah, masa zaman, orang kata zaman sekolah ataupun zaman remaja dulu, awal remaja lah orang kata kan. Untuk tahu definisi self love ni, kadang-kadang saya tak berapa nak praktikkan juga, sebab kalau dulu lebih kepada rasa nak puaskan hati orang. Contoh, dia nak berkawan dengan kita, so kita kena jadi macam ni. So kadang-kadang kita lupa macam mana kita nak puaskan hati kita sebenarnya. Sebab kita ni apa pun
bukan tak boleh, cuma kita boleh perbaiki diri kita. Mungkin orang akan komen kita dan sebagainya, tak ada masalah pun benda tu. Cuma untuk bagaimana kita rasa, jangan terlalu nak mencapai ekspektasi orang. Itu yang buat kita akan jadi rasa down. Kalau saya dulu mungkin untuk pengalaman adalah rasa macam kita kurang ada self love tu. Sebab kita lebih kepada fikir orang lain. Apa yang orang lain akan fikir pasal kita? Apa kawan-kawan akan fikir? So kita kena jadi macam ni Sebab sampai kita tak jadi diri kita, sampai kita tak hargai pun diri kita. So mungkin daripada pengalaman yang sebelum ni, saya belajar bagaimana untuk hargai diri saya. Lebih lagi sekarang, Alhamdulillah lah, kita orang kata slow-slow lah kan. Kita pun belajar daripada pengalaman dan sebagainya. Untuk sekarang ni lebih kepada bukan tak fikir perasaan orang lain, cuma kita cuba appreciate apa yang kita rasa juga. Bukan hanya untuk fokus ekspektasi orang, apa yang orang akan cakap dan sebagainya. Kita kena fikir untuk diri kita juga. Sebenarnya kita macam ni. Kita punya diri memang macam ni. Cuma bukan nak cakap hanya kita saja yang betul. Tidak. Cuma kita kena orang kata verify juga perasaan kita tu. Aku rasa macam ni lah. Jangan buat benda macam ni sebab tapi orang ni nak kita buat macam ni. Tapi kita tak rasa happy dengan benda tu. Kenapa kita nak force diri kita juga kan? Betul tak? Kalau saya, dulu mungkin saya kurang praktikkan self love ni sebab saya banyak fikirkan orang lain. Tapi sekarang kita slow-slow lah belajar macam mana kita nak cuba hargai diri kita sebab setiap orang ni unik. Semua orang ada personality yang tersendiri, orang kata kan. Jadi untuk saya, self love ni kita belajar macam mana kita nak mulakan untuk dapat rasa hargai diri kita tu. Betul. Itulah. Saya rasa betul juga tu apa yang Kak Yuri cakap kan. So kalau Abang Muiz sendiri rasa penting tak kita kena tahu sebenarnya self love ni awal-awal remaja ni, dalam fasa remaja ni sebenarnya? Penting ke self love dalam fasa remaja kan? Okay, macam Kak Yuri cakap lah, mungkin waktu zaman remaja ni kita macam sendiri pengalaman abang sekarang masih remaja lah kan. Mungkin dalam masa melalui zaman remaja ni kita ada remaja, mungkin remaja sekarang lebih terdedah kepada inilah orang kata self love ni lah kan. Tapi untuk abang sendiri sebelum-sebelum ni dia jarang dengar. Tapi ini untuk benda yang baru kita dengar untuk zaman saya dulu lah, untuk permulaan remaja dulu. Okay, penting ke self love ni macam Kak Yuri cakap tadi, orang kata penting sebab dalam tempoh remaja ni juga macam kita tahu sendiri, remaja ni kan dia punya sifat ingin tahu tinggi, dia punya ego tinggi, dia punya emosi tu susah nak dikawal. So Abang Muiz rasa self love ni penting untuk kita praktikkan dalam fasa remaja ni. Sebab fasa remaja ni kita adalah tempoh di mana kita belajar suatu perkara baru. So dalam tempoh masa kita belajar benda yang baru ni, self love adalah salah satu benda yang penting lah untuk kita, untuk golongan remaja sendiri kawal emosi diorang. Belajar macam mana kawal emosi, macam mana remaja untuk tahu sifat diorang ni. Adakah diorang seorang yang pemarah? Adakah diorang seorang yang pendiam, yang tak banyak cakap, yang banyak bagi pendapat? Macam mana adakah dia seorang yang mudah tersentuh kan? So dalam masa diorang nak mengenali diri tu, diorang boleh juga tahu cara macam mana diorang nak hargai diri diorang. Betul? Betul tak? So, betul, saya setuju dengan Abang Muiz. Betul tak? Betul. Okay. Ada ke remaja dekat sini yang rasa diri tu remaja? Yang masih remaja yang tengok ni. So, abang rasa adik-adik boleh praktikkan self love ni. Macam mana adik-adik nak kenal diri adik-adik? Macam mana adik-adik nak tahu diri adik-adik ni, apa kelebihan diri adik-adik? Apa yang adik-adik boleh buat? Apa yang boleh bahagiakan diri adik-adik selain orang lain? Dan diri adik-adik sendiri kena perlu sayangi diri adik-adik. So itu adalah pandangan dari poin pandangan saya lah.
Itu mengenai penting lah, memahami kita self-love tu apa. sangat tekankan. Walaupun dalam fasa alam remaja. Betul, dalam fasa Betul kan? remaja. Sebab macam tadi Abang Muiz cakap, dalam fasa remaja ni kita memang nak belajar semua benda. Memang kita perlu belajar dan kita kenalah belajar. Kita banyak nak belajar benda-benda baru kan. So, Hmm. Abang Muiz sangat tekankan untuk self-love ni, dalam fasa remaja ni sangat tekankan untuk semua remaja lebih menyayangi diri masing-masing lah. Jangan mengharapkan kasih sayang pada orang lain yang belum tentu, apa tu orang kata, belum tentu selamanya kita ni Tulus. belum tulus dan selamanya. So Kan. kita apa orang kata, perlu sayang diri kita dulu, baru kita boleh dapatkan sayang orang lain. Kalau kita tak sayang diri kita, macam mana orang lain nak sayang diri kita juga? Betul tak? Betul. Macam saya cakap tadi lah kan. Kita cakap love yourself first before you love Yeah, someone else. betul. Mantap. Okay. Abang Muiz, Okay. saya tadi ada baca satu komen yang dia cakap daripada Adelina. Okay. Terima kasih yang baru join. Okay, dia cakap boleh share macam mana kita nak bezakan sama ada kita menghargai diri dengan narcissistic. Sebab kadang saya risau, kita selalu encourage diri untuk sayang diri tapi takut jadi narcissistic. So maksudnya beza self-love dengan narcissistic lah. So sebenarnya sangat berbeza self-love dengan narcissistic ni. Self-love ni lebih kepada bagaimana kita hargai diri kita. Awak tahu kekurangan awak tahu kelebihan awak terima benda tu. Contohnya kalau ada kekurangan, kita bagi kekurangan kita. Kalau ada kelebihan kita tambah baik lagi. Cuma kalau narsistik ni keadaan di mana dia terlalu memuja diri dia. Dia macam orang kata diri dia je semua betul. Dia je yang paling cantik, dia lah paling hot semualah. Orang lain tak boleh lebih daripada dia. Kalau orang lebih daripada dia tak suka. Selalunya kalau personality orang kata, karakteristik orang yang narsistik ni dia lebih kepada kalau bercakap dia lebih dominan. Dia nak cakap, kalau borak dalam conversation lah selalu kan. Dia akan orang baru nak cerita, dia je yang bercerita pasal diri dia. Itu salah satu je lah. Lepas tu mungkin orang dan juga orang yang narsistik ni lebih kepada suka memuji diri dia lah yang terbaik orang kata. Lepas tu dan juga sebenarnya boleh memberi kesan kepada orang sekeliling. Orang kata kalau dia punya perhubungan dengan kawan-kawan dan orang-orang sekeliling lah. Jadi dia akan memberi efek ataupun kesan. Jadi benda tu sangat tak baik sebenarnya. Tapi kalau self-love ni, bagaimana awak mempraktikkan self-love tu sendiri? Alamak, Abang Muiz kita dah terkeluar pula daripada live ni. Okay, so ada beza sebenarnya antara narsistik dengan self-love. Jadi kena tahu betul-betul self-love, bagaimana awak hargai diri awak. Walaupun tak terlalu judge diri awak, tapi dalam masa yang sama kita tidak narsistik, terlalu memuja diri kita. So saya cuba invite balik Abang Muiz kita sekejap okey ke Abang Muiz? Yes, maaf lah. Tahulah kenapa phone ni kan. Tak apa, faham. Ke dah rindu Abang Muiz ni? Tiba. Okey, apa? Kak Yuri sampai mana tadi? Okay. Saya maaf. explain tentang perbezaan self-love dan juga narsistik. Sebab tadi ada soalan berkaitan narsistik tadilah. Itulah. Okay. Sebenarnya Abang Muiz nak tanya tadi Kak Yuri. Apa beza self-love dengan narsistik ni ataupun orang kata narcissism? Itulah saya baru explain tadi tapi awak dah itulah keluar. tu. Okey. Sebelum tu lah kan, tak apa, kita tukarlah soalan kita ni. Boleh. Mungkin Kak boleh, apa tu orang kata, Kak Yuri lebih expert kan berkenaan dengan self-love apa semua ni lah kan. So kan, macam mana, okay ni mungkin tak tahulah dari topik ke apa, macam mana akak macam mana Kak Yuri sendiri handle ataupun macam mana Kak Yuri hadapi untuk orang-orang narsistik ni? Maksudnya kan macam mana kita nak bagi tahu dia, oh awak ni ni bukan self-love ni, narsis. Mungkin ada orang confused kan, tapi macam mana Kak Yuri handle orang-orang yang macam ni, orang-orang narsistik?
itulah sebenarnya kita orang cakap dia berbalik pada diri kita sebab kita punya personality ni memang berbeza-beza. Ada setengah orang mungkin dia dengar orang ni dia akan nampak dia akan nak tunjukkan, nak menonjolkan diri dia. Tapi dengan mungkin dalam grup yang macam ni dia akan lebih slow down, tone down macam tu kan. Tapi untuk kita menghadapi orang macam ni sebenarnya agak susah kalau kita nak asal kau macam ni nak terus judge macam tu kan, sebab kita pun tak tahu betul ke ataupun memang dia punya personality yang macam tu ataupun dia memang terbawa-bawa dia punya dia memang ada karakteristik narsistik tu. Jadi untuk saya sendiri, saya lebih kepada untuk dia faham lah mungkin keadaan macam ni buat kita tak selesa. Sebab itulah saya cakap perbezaan self-love. Macam self-love ni lebih kepada macam mana kita nak hargai diri kita. Tapi kalau narsistik ni dia punya personality ataupun orang kata sikap dia buat akan memberi kesan kepada orang lain. So mungkin orang dah tak nak berkawan dengan dia ke kan. So, betul tak Abang Muiz selesa ke orang yang selalu macam kalau kita jumpa je cerita kehebatan diri 24 jam tak suka juga kan. Ya betul. Kita pun masing-masing ada pandangan diri masing-masing. So macam mana cakap pandangan Abang Muiz sendiri untuk orang yang tiba pula kan bagi apa dia? Boleh silakan Abang Muiz. Kalau Abang Muiz sendiri macam mana pendapat kalau nak berjumpa dengan orang yang narsistik ni? So dia akan jadi macam mungkinlah kita kata macam boleh puji diri sendiri ni. Mungkin kita boleh macam mungkin itu cara dia untuk dia sedapkan hati dia, untuk dia hargai diri dia. Tapi kalau dengan cara berlebihan mungkin dia akan memberikan satu ketidakselesaan untuk orang lain lah kan. That's why lah. So lah kan, bukan efek pada diri. Mungkin kita rasa macam belagak lah dia ni kan, macam ni. Lepas tu orang lain dia juga jangan confuse antara self-love dengan narsistik sebab kadang orang confuse tau. Mungkin dia rasa cara ni dia self-love tapi hakikatnya dia narsistik dan menyebabkan orang lain tak suka dia. Faham tak? Macam tu. So kena tahu macam Kak Yuri tadi dah explain. So kena tahu beza antara self-love. So mungkin yang dah dengar ataupun yang dah join live hari ni mungkin tahulah juga. So kalau kita terlalu memuja diri sendiri pun tidak bagus sangat. Sebab apa Abang Muiz? Awak rasa sebab apa? Kalau kita terlalu sayangkan sangat diri kita sampai buat orang lain rasa tak selesa. Buat orang tak selesa lah. Mungkin orang rasa tak tahulah, mungkin ada satu benda yang menyebabkan selalunya kita akan buat apa je perkara yang kita akan buat, kita tak boleh buat benda berlebihan. Mesti ada limit dia. Betul tak? Even kita dalam makan sendiri pun kita makan sampai kita kenyang je. Okey, limit sampai situ. Sama juga macam kita puji diri kita. Diri kita terlampau puji diri kita, terlampau banyak pujian dari kita sendiri, orang lain akan rasa macam dia ni macam faham tak? Tak tahulah macam mana nak cakap benda tu, tapi itulah akan menyebabkan orang lain tak selesa lah kan. Betul. So, ada beza lah self-love dan juga kata So kalau untuk Abang Muiz sendirilah apa langkah pertama untuk kita mulakan self-love kat diri kita? Langkah pertama apa yang kita nak buat? Kita nak start, mungkin kita terlalu membiarkan diri kita stres ataupun kita rasa macam kenapalah aku tak boleh buat semua benda. Kan ada orang ada dalam fasa orang kata mental breakdown dia kan. Betul. Sampai dia lupa macam mana sebenarnya diri dia tu berharga. So kalau Abang Muiz sendiri macam mana? Apakah langkah pertama orang kata nak start self-love? Okay, untuk Abang Muiz sendiri, untuk self-love ni kan, dia tak kisah tau dari cara macam mana kita nak mula tu. Langkah pertama kita nak sayang diri kita tu, dia tak kisah. Tapi untuk personal Abang Muiz, Abang Muiz sendirilah sekarang pun masih belajar lah macam mana kita nak self-love kan, kita nak sayang diri kita ni. Okay, antara langkah dia yang pertama yang Abang Muiz buat selalunya, Abang Muiz kena kenal diri. Abang Muiz seorang yang macam mana? Okay, sejujurnya Abang Muiz seorang yang mudah tersentuh hati lah orang kata. Orang kata hati tisu lah orang kata. Sensitif. Itu antara sifat Abang Muiz. Okay, kita kena tahu sifat diri kita dulu macam mana. Macam mana kita tahu sifat kita tu, apa efek sekiranya kita ada sifat macam tu. So,
kita boleh tahu kalau sekiranya kita dah tahu macam mana diri kita, dah kita dah kenal diri kita macam mana, so kita boleh ke next step, maksudnya dengan cara apa yang membuatkan kita ni lebih senang hati. Contoh macam Abang Muiz cakap tadi lah, kita selalu puji diri kita, maksudnya bukan dengan kadar yang berlebihan, kadar yang ada limit. Ada limit. So kita puji diri kita, bangun pagi, kita mungkin kita nak mula hari baru, selalunya kita akan mula hari baru, kita tengok diri kita dekat cermin. So dengan cara itu kita boleh puji diri kita. Oh, awak ni handsome lah. Pujilah kita punya look, kita nampak muka kita dulu. So dan itu kita mungkin boleh dapat positive vibe. Lepas tu seterusnya, langkah kedua mungkin kita boleh langkah seterusnya mungkin kita boleh sekiranya kita ada buat something ke, kita reward diri kita. Contohnya kita macam setiap hari kita bekerja, setiap hari kita belajar, kita belajar, bekerja, penat. So dalam masa penat tu mungkin kita rasa down sikit kan, macam penat lah hari ni, tak tahulah nak buat apa, macam sorang-sorang kan. So mungkin dengan dalam keadaan tu kita boleh reward diri kita. Contohnya kita boleh beli makanan ke, ataupun beli barang-barang yang mungkin kita boleh release stress kita tu. Itu adalah salah satu cara kita hargai diri kita, iaitu self-love. So dengan cara tu juga kita apa tu orang kata, alah belilah apa-apa pun. Macam kita kan, remaja ni kan, orang kata remaja ni sukalah benda-benda yang macam contohnya Starbucks lah kan. Kak Yuri suka ke Starbucks ni Kak Yuri? Suka. Macam kita beli apa yang kita suka. So macam Abang Muiz sendiri pun, Abang Muiz suka juga Starbucks tu. Tak kisahlah Starbucks ke Tea Life ke apa benda semua tu lah. So benda tu mungkin boleh happykan diri kita, macam gembirakan diri kita, dan mungkin kita boleh boost balik kita punya energy. Mungkin kita rasa down, lepas tu bila kita reward diri kita, kita dah hargai diri kita, dan mungkin dia boleh bagi positive vibe dekat diri kita. So itu antara langkah yang Abang Muiz selalu buat lah kalau rasa down ke apa ke. Mungkin kita cara orang mungkin beli barang-barang, beli makanan. Kalau ada juga orang yang mungkin dia nak hargai diri dia, dia tengok wayang ke, ataupun dia jumpa member dia rasa macam oh happy lah jumpa. Tiba-tiba Abang Muiz rasa stress kan, nak jumpa Kak Yuri lah, macam tu. Nak relaxation macam Kak Yuri, jom lah kita ni jogging ke. Tu mungkin salah satu cara orang kata, cara kita antara langkah kita hargai diri kita. Betul Abang Muiz. Saya setuju dengan kata-kata Abang Muiz. Betul, okey. Memandangkan Abang Muiz dah ceritalah langkah dia macam mana, apa yang patut kita buat, apa yang cara dia, apa yang cara untuk kita Langkah dia. Langkah atau cara kita nak sayang diri kita. So, Abang Muiz nak tanya satu soalan lah Kak Yuri kan. Apa dia tu Abang Muiz? Kita, apa ni orang kata, praktikkan kita punya self-love ni. Mungkinlah orang, kita sendirilah, kita terlampau sayang diri kita, kita hargai diri kita, kita puji diri kita. Dalam masa tempoh kita sayangi diri kita tu, adakah patut juga kita kritik diri kita? Maksudnya kita cakap macam something yang kritik lah, macam tu. Judge diri kita sendiri lah macam tu. Judge diri sendiri. So kita ada kat Wani dia sebelah ni nak masuk. Nak dapat juga. Okay, untuk macam soalan Abang Muiz tadi lah, patut ke kita dalam masa yang sama kita sayang diri kita, hargai self love tu sendiri kan, tapi perlu ke kita kritik diri kita? Betul tak soalan ni macam tu? Betul. Okay, untuk saya perlu, sebab kalau tidak kita akan adanya personality narcissistic tu. Sebab diri kita je yang bagus dan sebagainya. Kalau kita tak adanya, orang kata kritikan ni sebenarnya penting, tapi apabila kita terlalu memikirkannya yang buat kita terlalu rasa insecure, itu yang tak bagusnya. Cuma kritikan perlu kerana andai kata kita ada kelemahan dekat diri kita dan orang menegur ataupun kita rasa orang tak suka cara aku macam ni lah, orang tak suka cara aku macam ni, why not kita kena kritik diri kita, benda ni tak bagus, so why not kita ubah benda tu untuk jadi lebih baik, macam tu lah. So sebab
kita punya personality ni kan Abang Muiz, orang kata ada yang orang lain boleh terima, ada yang tidak. Betul. Tapi dalam masa yang sama kita perbaiki sebab setiap manusia ada kelebihan kekurangan masing-masing. So mungkin kekurangan tu kita boleh tambah baik untuk kehidupan yang lebih baik lah dengan kawan-kawan, keluarga dan bersekitaran macam tu. So saya rasa perlunya ada kritikan untuk diri kita dalam self-love ni. Faham. So dengan cara kritik tu kita boleh improve lah kan diri kita ke apa? Betul. Kita perlu kita dapat menjadi orang yang lebih better, orang lebih baik orang kata. Tenang kata. Cuma mungkin kat sini saya nak share sikit lah Abang Muiz tentang ada beberapa aspek yang orang kata mempengaruhi self-love ni. So yang pertama iaitu self-awareness. Macam saya cakap, macam Abang Muiz sendiri dah explain tadi. Saya tanyakan apa langkah pertama. So kena tahu diri kita. Abang Muiz jenis yang macam mana? Abang Muiz dah cakap tadi kan. So self-awareness ni penting untuk kita tahu apa yang kita tak suka, apa yang kita suka sebenarnya. Jangan orang suka kita kena suka juga. Tak boleh. Sebab kita ni berbeza. Apa yang kita, kebahagiaan kita ni pun berbeza-beza. Orang suka buat macam ni tapi kita tak suka buat macam ni. Macam itulah. So kita kena tahu kita punya kekuatan, kelemahan diri kita. Bukan hanya kita rasa kita sangat bagus. Itu tak bagus lah. Cuma bila kita tahu kekuatan, kelemahan diri kita, dari situ kita boleh tahu macam mana benda ni boleh diperbaiki. Jangan terlalu insecure, rasa macam kenapa aku tak boleh jadi bagus macam dia. Boleh. Kita boleh compare hidup kita dengan orang lain untuk kita jadi lebih bagus. Betul tak? So untuk kita rasa kita boleh jadi macam dia. Kira macam ada goals. Tapi dalam masa yang sama kita kena tahu kita punya limit juga. Betul. So yang kedua, aspek yang kedua iaitu self-worth. Di mana kita kena hargai diri kita lah. Kita tahu kita tak boleh nak fikir macam ikut sangat. Orang ni rasa kau kena macam ni baru sampai standard dia. Tak ada. Kita tak boleh nak fikir macam tu. So kita tak boleh nak ikut standard orang lain lah. So kita kena tahu kita punya kita kena hargai diri kita, limitasi kita macam mana. Dan saya rasa penting lah self-worth ni. So kita rasa macam tak boleh nak puaskan hati semua orang. Poin yang saya cakap sebelum ni. So yang ketiga adalah self-esteem. So bagaimana kita mempercayai diri kita. Kadang-kadang ada dalam fasa kita mental breakdown. Saya rasa kebanyakan ramai je remaja yang rasa macam ni. Pertama time nak buat assignment ataupun homework ke kan. Kadang-kadang kita macam tak boleh kot buat benda ni. Kita rasa macam ni lah diri kita tak mampu. Tapi Betul. kita kena percaya kat diri kita. So kita kena ada penilaian. Orang kata kita kena nilai lah diri kita. Macam aku sebenarnya boleh buat benda ni. So orang yang ada self-esteem ni yang baik, so dia sebenarnya lebih sayang diri dia. Dia mempunyai self-love yang tinggi. So penting dia percaya diri. Penting percaya diri, betul. Mungkin rasa percaya diri tu kita mungkin setiap orang berbeza keyakinan, setiap orang tu ada keyakinan diri yang berbeza-beza. Dan keyakinan diri ni kita boleh build sendiri. Maksudnya kita boleh tambah baik. Maksudnya benda tu bukannya sifat yang kekal. Maksudnya kita boleh praktikkan untuk kita tingkatkan lagi kita punya keyakinan diri tu. Betul ke Eri? Setuju dengan apa point? Kan? Contohnya kalau orang kata saya seorang introvert lah. Saya punya personality dah macam ni. Tak sebenarnya. Sebab personality ni boleh berubah-ubah mengikut persekitaran, mengikut pengalaman hidup. So tak ada alasan nak cakap tak boleh aku memang macam ni. No. Awak kena percaya kat diri awak. So try untuk be a better person in kita punya life ni kan. Macam-macam benda boleh cuba. So dari situ kita boleh cuba untuk memperbaiki diri, percaya kat diri kita, percaya kepada kemampuan kita. Dan yang paling-paling penting sekali lah Abang Muiz, untuk saya rasa point yang paling penting, stop compare yourself to others. Betul, ini yang kebanyakan remaja kita sekarang ni. Kebanyakan remaja ada rasa kenapa dia macam ni lah, kenapa dia boleh ada semua benda saya tak ada, kenapa dia boleh buat ni saya tak boleh, kenapa dia boleh dapat nombor 1 saya tak boleh.
kita kena usaha, betul. Kita kena usaha untuk jadi lebih baik. Anggap itu macam salah satu goals lah. Oh, orang ni berjaya, aku boleh jadi macam dia satu hari nanti. So orang kata tu dengki yang bagus lah kan. Oh, dia dapat nombor satu. Lepas ni aku boleh kot dapat nombor satu. Contoh macam tu. Apa orang kata itu adalah persaingan sihat lah. Persaingan sihat, betul. Tetapi yang jadi masalah sekiranya dia terlalu membandingkan diri dia, menyebabkan dia akan rasa down, rendah Dan diri, dia tak ada keyakinan diri, tak hargai diri dia sendiri lah tak kan. hargai diri sendiri. Dia kata dah macam mana aku memang macam ni. Tu dah tak ada self love tu. Betul tak? Betul. So sekarang ni kita macam mana nak mempraktikkan ni, salah satulah orang kata yang saya sebutkan ni antara aspek-aspek yang boleh mempengaruhi self love tu sendiri. Macam ni kita nak tunjukkan self love tu. Dan yang terakhir sekali Abang Muiz, iaitu self care. Saya paling sukalah self care ni. Kenapa? Macam Abang Muiz cakap tadi, self care macam Abang Muiz cakap tadi, bagi reward dekat diri sendiri. Hari ni buat habiskan kerja yang agak mungkin ada assignment ataupun task yang agak sukar. Petang ni nak kena makan sedap sikit lah. Itu salah satu self care lah. Orang kata perawatan diri ni bukannya secara kita reward diri saja, dia melibatkan secara fizikal, mental dan juga spiritual kita jugalah. Maksudnya sama ada apa yang buat awak bahagia. So action tu daripada fizikal, mungkin awak boleh pergi join macam saya cakap lah, pergi hiking ke, pergi tengok wayang macam Abang cakap juga tadi kan. Tu salah satu yang aktiviti fizikal yang awak boleh buat, yang boleh impact awak punya mental ataupun beri kesan yang positif lah dekat mental awak. Awak rasa happy. So kena ada self care. Contoh yang perempuan nak pergi manicure or pedicure sama-sama dengan kawan korang punya, contoh macam girls day out ke kan, macam tu lah. Nampak kat tadi selalu pergi. Saya sukalah. Salah satu orang kata self care. Kita kena ada something yang kita buat. Contohnya orang kata kita kena buat something untuk diri kita sendiri. Sebab first action semua daripada diri kita. Betul. Kita tak boleh nak expect orang lain, sebab satu benda yang boleh membuatkan kita kecewa apabila kita terlalu berekspektasi dengan orang lain. Berharap. Orang ni berbeza. Kan? Betul. Itu sangat-sangat memberi satu kekecewaan sebab kan, yelah mengikut pengalaman, mungkin Abang Muiz pun ada pengalaman sendiri, saya pun ada pengalaman sendiri. Bila kita terlalu berekspektasi, benda tu akan mengacaukan diri kita sendiri. Sebab kita tak boleh nak terlalu bergantung dengan orang punya pandangan dan sebagainya. Sebab kita pun kena tahu harga diri kita ni. Maksudnya nilai, value. Nilai, ya betul lah. Itu maksud saya. Nilai diri kita ni sebenarnya. Itu yang pentingnya. Itu saja. Betul. Okay, so mungkin kita boleh tengok komen sikit lah. Komen. Ada yang komen. Kenapa saya tak boleh nak Terima kasih hai Puan Soleha. Puan Soleha masuk kat dalam ni. Puan Soleha. Thank Thank you. you Puan. Ramai ya. Terima kasih. Ada soalan ni. Ada soalan. Abang Nau cakap nak dapat orang sayang ni perlu pengorbanan ke? Mungkin Abang Muiz boleh jawab. Nak dapat macam mana? Nak dapat orang yang macam mana? Nak dapat orang sayang ni perlu pengorbanan ke? Maksudnya nak orang sayang kita ni perlu pengorbanan ke? Kita ni kena perlukan pengorbanan untuk pendapat untuk opinion Abang Muiz lah sendiri. Nak orang sayang kita perlukan pengorbanan. Okey. Setiap benda perlu pengorbanan. Betul tak? Macam mana kita nak orang sayang kita tu? Macam kita tahu sendirilah kan, perasaan sayang tu kita tak boleh nak paksa. Sekiranya orang tu macam mana kita nak suruh, nak minta orang tu sayang kita, memang taklah kan. Tu memang dari diri dia sendiri. So pengorbanan tu Abang Muiz rasa pengorbanan untuk diri sendirilah, sama ada kita nak terima atau tak. Kalau kita mengharap kasih sayang pada orang tu, sekiranya dia berbalas kasih sayang tu, okey lah kan. Kalau yang tak balas ni, mungkin orang kata kita kena hadapilah dengan dia. Maksudnya kalau orang kita sendiri, macam Abang Muiz cakap sebelum ni, kita kena sayang diri kita dulu sebelum kita nak orang lain sayang kita. Saya rasa yang tu kot point yang boleh saya katakan, sebab yang ni kita tak boleh nak paksa. Dan
Kalau boleh jangan berharap sangat. Ah, Benda tu, uish. Ni ya, macam cakap berdasarkan pengalaman ni. Wow. Abang Muiz kita. uh, okay lah. Okay. Kak Yuri ada Untuk pengalaman yang membuatkan Kak Yuri lebih menyayangi Kak Yuri, menyayangi diri Kak Yuri sehingga sekarang? Mungkin maksudnya saya pengalaman. dia sayang diri saya. Hmm. Macam point Cik Daus Doci kita ni nak dapat orang sayang ni perlu pengorbanan ke? Sebab macam Abang Muiz cakap setiap benda perlu pengorbanan. Kita Betul. boleh usaha untuk buat seseorang tu sayang kat kita ataupun orang kata buat Puas. something untuk tunjuk action, sebab melalui action lah kita boleh nampak effort seseorang tu, betul tak? Jadi tapi ada limitasi. Macam saya cakap lah, kena tahu kita punya nilai dan juga bagaimana tidak terlalu berekspektasi. Itu salah satu poin-poin penting lah orang kata. Betul tak Abang Muiz? Betul, bahasa mudah dia macam jangan berharap sangat lah macam tu. Kita berharap pada diri kita je. Diri kita ni Betul. apa-apa kita utamakan diri kita, maaf. So kita nak utamakan diri kita mesti ada limit juga. Jangan asyik kita je nak betul. Kita je nak betul, orang lain salah. Tu pun tak boleh juga. Kita kena ada limit nak buat satu benda tu. Kita pun ada komen pada hai Ramla pun baru masuk Kak Wani kita kata Wani Kasim dia kata kepit kuku sama-sama. Ni mungkin dia punya kebahagiaan. Kita tak boleh nak cara orang lain. Kita tak boleh nak nilai. Okay? Semua orang ada perbezaan, semua orang ada cara yang berbeza. Itu salah satu mungkin kita boleh masuk dalam self-care tadilah. Mungkin Betul. pergi dating, buat aktiviti dengan awak punya pasangan. Macam Wani Kasim kita lah, dia nak kepit kuku sama-sama kan. Boleh, tak ada masalah. Mungkin itu yang buat awak bahagia. Rasa benda tu boleh rasa diri dia untuk hargai diri. Betul, itu awak rasa dihargai ataupun itu yang cara kita menghargai. Tak ada masalah. Sebab semua orang berbeza. Abang Muiz sayang saya tak? Abang Daus Doci tanya. Sayang semua orang. Macam mana korang Muiz sayang korang? Macam tu lah. Okay, so tu antara topik kita hari ni lah. So kalau ada soalan boleh je komen dekat bawah ni. So sekiranya adik-adik yang masih menonton ni ada soalan, so boleh. Ada soalan boleh tanya. Ada tak? Okay. Ada soalan ke? Tunggulah buka lagi untuk kita soalan. Kalau ada soalan boleh tanya soalan. And self love. Topik kita hari ni lebih kepada kerana dirimu. Kerana dirimu itu berharga. Bahagia. So hargai diri. So kalau tak ada soalan, saya ni lah bagi apa? Kak Yuri dan Abang Muiz, boleh bagi nasihat buat adik-adik yang mungkin ada idea atau pernah melakukan self harm pada diri sendiri. So salah satu benda, kita kena perbetulkan kita punya pemikiran ataupun cara kita berfikir. Mungkin kita banyak berfikir yang buruk tentang diri kita. Sebab ialah kurangnya self love ataupun orang kata awak tak kenal diri awak. Self awareness tu kurang. Jadi bila awak kenal diri awak, awak kena tahu kita ni sebenarnya sangat berharga. Kalau kita contohlah yang cederakan diri dan sebagainya, mungkin time tu kita punya emosi tak berapa stable dan sebagainya. Kita rasa kenapalah aku hidup, kenapalah aku tak boleh jadi macam ni. So benda tu yang boleh menjejaskan kita punya action. Di mana cara, sebab itulah pentingnya, sebab daripada mental kita akan turun kepada action kita. Itu saling berkait. Jadi kita kena jaga bagaimana kita berfikir, cara kita berfikir. Kita kena tetap positif dalam, mungkin ada perkara-perkara ataupun pengalaman yang berlaku kat dalam diri kita yang buat kita rasa kenapa jadi macam ni, kenapa aku yang diuji dan sebagainya. Dan buat kita rasa nak cederakan diri kita. So sangat-sangat tak orang kata tak bernilai tau. Sebab kita ni sangat berharga. Janganlah sesekali untuk kita kata mungkin dengan buat benda ni mendapat kepuasan diri dia. Mungkin aku patut, you deserve this. No, tak. Awak sangat berharga. Sebab kita ni mungkin banyak pengalaman yang tidak seindah yang kita harapkan, yang kita nak. Tapi kena ingat balik, kena tanam kat diri kita ni,
diri kita ni sangat berharga, bernilai. Kalau nak dikomparekan, mungkin ada orang yang lagi teruk daripada kita. Kalau nak difikirkan. Betul tak Abang Muiz? So, mungkin adik-adik yang pernah ataupun ada berfikir untuk self harm, fikir balik diri awak, keluarga awak, orang sekeliling. Sekiranya awak rasa saya tak ada siapa-siapa yang faham saya dalam dunia ni. Tak ada. Ada. Sebenarnya ada. Setiap masalah mesti ada penyelesaiannya. Cuma awak kena tahu cara dia je. Okay? Okay, mungkin Abang Muiz ada pendapat nak bagi? Mungkin pendapat Abang Muiz ni lebih pada Kak Yuri. Tapi untuk pendapat Abang sendirilah. Kita ni macam Kak Yuri cakap lah sebelum ni, okay, untuk nasihat buat adik-adik yang mungkin ada idea atau pernah melakukan self-harm pada diri. Okay, kita ni tak lari daripada komplain masalah, tak lari dari masalah, dan kita akan blame diri kita dulu. Kita takkan lari dari benda tu. Benda tu tak salah sebab benda tu adalah orang kata sifat semula jadi manusia. Benda tu memang setiap orang pernah lakukan benda tu. Dia orang akan blame diri dia, diri masing-masing. Untuk pendapat Abang Muiz lah, macam tadi Kak Yuri dah explain, kita boleh judge diri kita tapi jangan dengan kata berlebihan. Maksudnya kita boleh judge diri kita untuk kita menjadi lebih baik. Maksudnya dengan judge tu kita boleh improve diri kita, bukan judge yang menjatuhkan lagi kita. Dengan cara kalau sekiranya adik-adik yang ada pengalaman atau idea yang nak cederakan diri tu, mungkin adik-adik dah terlampau blame diri adik-adik sehingga kan adik-adik tak ada rasa macam nak improve diri adik-adik. So mungkin dengan cara itu adik-adik boleh kurangkan blame diri adik-adik dengan cara yang berlebihan. Maksudnya boleh judge diri tapi tak disyorkan lah. Boleh judge diri, cumanya dengan cara sikit je, tak lebih-lebih, dan kita cari solusi ni. Apa kesalahan yang kita blame tu dan apa solusi yang boleh kita buat. Jangan cari solusi untuk kita cederakan diri kita. Bukan hanya kita punya mental je sakit, nanti dengan sebab yang kita lakukan juga fizikal kita juga sakit. So itu akan lebih memburukkan keadaan. So abang harap adik-adik yang ada idea untuk cederakan diri tu ataupun pernah lakukan tu, kalau boleh elakkan. Buanglah semua apa yang adik-adik pernah buat, apa yang adik-adik pernah fikir. So adik-adik, abang harap adik-adik lebih berfikiran positif ataupun mungkin ada side negatif sikit, tapi cuba untuk counter balik dengan macam Kak Yuri cakap, self reward. Benda-benda yang apa yang abang dengan Kak Yuri cakap tadi tu, adik-adik boleh praktikkan untuk hilangkan idea-idea yang tak bagus tu. Itulah. Sebab benda tu kan kita sendiri yang akan ada thought yang negatif tu, dan kita sendiri yang kena cuba untuk tukar dia. Betul tak? Tukar dia dan kontrol. Kita yang kontrol, bukan orang lain yang kontrol. Betul. Semuanya daripada kita. So sekiranya adik-adik ada misal kata masalah ataupun tak tahu, macam tak ada siapa yang faham saya, family saya pun tak faham saya, ataupun kawan-kawan pun tak faham saya, tak ada masalah, cuba untuk dapatkan bantuan daripada tempat lain. Sebab setiap masalah ni ada penyelesaiannya. Sebagai contohnya boleh datang ke Pusat Remaja KPT. So ada Kak Yuri, ada Kak Wani, ada Abang Muiz kita. So adik-adik nak share apa-apa pun tak ada masalah dengan kami. Okay. So rasanya untuk perkongsian kita ni mungkin kalau ada sebarang pendapat boleh komen lagi, tapi untuk hari ni saya harap perkongsian kita ni dapatlah memberi manfaat kepada adik-adik yang anda semua yang mendengar sesi perkongsian pada hari ini. So sayangi diri sebab diri kita ni sangat berharga. Okay. So jangan terlalu fikir negatif ataupun jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Macam Abang Muiz cakap, boleh. Sebab kita kena kritik diri kita untuk jadi lebih baik. Tapi jangan berlebihan. So semua benda ada limitasi. Okay. So rasanya itu sajalah untuk perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada semua followers yang join live hari ini. Dan juga thank you Abang Muiz untuk
bersama dengan saya. So saya tak adalah berseorangan, saya ada peneman lah untuk hari ni. Boleh. Thank you. Thank you untuk sesi Teen Talk, Teen Chat pada hari ini. Minta maaf. Dan sekiranya ada salah silap, minta maaf semua. Dan thank you semua yang join. So semoga kita jumpa lagi dan jangan lupa untuk follow kami dekat Untuk TikTok sebab baru lupa follow IG kami. follow kami dekat semualah media sosial. Terutamanya kat TikTok sebab kita sekarang ni ada TikTok yang kita akan share macam-macam dalam tu. So make sure korang follow, okay? Alright, thank you semua. Jumpa lagi. Alright. Bye. Terima kasih Kak Yuri. Alright, bye. Sebut saya sebagai okay, jangan lupa follow. Bye. Okay, bye.